Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Alright, cerita panas, hangat, sensasi, itu yang aku boleh cakap ni untuk episod kali ni. Fuh, lain macam ni. Setiap part ada je. Nak part 2, nak part 3, nak part 4 pula. Yang ni dah part 4 ni Ya, ya. Ui. Kita dah masuk part 4 dah hari ni. Part 4, confirm betul? Maksudnya guys, kalau dah sampai part 4 ni, permintaan ramai, ceritanya mantap gang. Yang mana belum dengar pakat-pakat dulu, dengarlah part 1, part 2, part 3 dan yang ni lah kan yang aku tengah tengok. Jadi Mi, aku tengok rata-rata kita punya viewer ada masalah untuk tengok balik kita punya part 1, part 2, part 3. Tak tahu mana nak cari. Macam mana Mi? Sebenarnya setiap caller kita dah letak dalam playlist tertentu. Jadi korang nak tengok boleh tekan je dekat playlist. Dan setiap caller kita ada part 1, part 2 sehinggalah part yang paling latest. Dan kepada korang yang nak share cerita, bolehlah pergi ke Telegram kami, Facebook kami, Instagram kami. Wak Imah paling susah, paling senang ke ni kan? Email pun boleh. Asalkan cerita sampailah pada kami. Jadi kepada anda yang bersama dengan kami pada malam ini, terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan kepada anda yang nak jadi sebahagian daripada keluarga Santai Chill, bolehlah menyertai yuran langganan sebanyak RM5 saja sebulan. Ya. Okey. Jadi kita dah tak sabar nak bersama dengan pemanggil Kak Nurul, diberi namanya. Okey, Kak Nurul, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Okey, kat sana cuaca macam mana Kak Nurul? Okey. Alhamdulillah okey cuaca. Okey. Cuma dia ada kadang-kadang tu dia ada mendung sekejap, tapi dia tak hujan lah. Kita kat sini seharian hujan. Jadi minta lah. Tak ada apa kan. Baru-baru ni kita digemparkan dengan banjir lagi Ya, di belah pantai timur. Jadi kita tengok pun agak merisaukan juga. Kesian saudara kat sana yang mana nak bagi bantuan, bolehlah ringan-ringankan beban mereka. Okey. Jadi Kak Nurul, seperti yang kita tahu, Kak Nurul dah bagi tahu untuk minggu ni Kak Nurul nak cerita tentang apa buntat tu? Buntat. Apa buntat? Buntat 7 hari mencika'i ku. Bukan. Itu drama. Okey. Okey, akan nak ceritakan kisah batu buntat ataupun ada setengah orang panggil batu geliga. Kalau dekat sebelah jiran kita sebelah Indonesia, dia orang panggil mustika, batu mustika macam itulah. Dia banyak nama. Batu mustika Batu mustika macam gitulah. Dia ada banyak nama ikut pada negara orang kan. Wow. Kalau mustika ni kat Malaysia sama ada buku seram Mestika ataupun nama kumpulan nasyid Mestika. Okey, tanpa membuang masa, kita nak dengarkan misteri tentang batu buntat untuk yang pertama. Kejadian ni berlaku masa, aku tak ingat berapa tahun bila, tapi masa tak kecil lagi lah, dalam 7 tahun atau 8 tahun macam tu. Batu ni kebiasaannya kalau orang dengar
batu buntat ataupun batu beliga ni terdapat daripada haiwan, daripada tumbuhan pun ada. Ada yang panggil batu serai, ada yang panggil buntat lipan, buntat ular. Ini yang Asad nak kisahkan yang kali ni, buntat embun. Nama dia buntat embun. Batu ni kebiasaannya tak mudah dapat. Kalau daripada haiwan tu mungkin mudah dapat. Kadang-kadang kalau kata orang tu daripada lipan tu, dikatakan sebab lipan tu mati menua. Dia nak mati tu yang mana tu lipan yang dah lama tu, dia dah tua tu, benda tu akan ada dekat mulut dia ataupun dekat sikit atas kepala dia, batu tu. Tapi tak semua orang dapat jumpa lah kan benda-benda macam ni. Kalau macam contoh macam lipan, ular kan binatang berbisa. Betul. Jadi kata orang tu yang jumpa tu kebanyakannya orang yang bertuah lah kalau dia nampak benda tu. Batu ataupun buntat ni dia kebiasaannya akan tembus cahaya kalau dia punya fizikal dia tu lah kan. Tak salah kat kalau buntat lipan dia warna merah, macam merah darah macam tu. Kalau ular warna hijau tak salah kak. Buntat embun ni dia warna putih tapi dia boleh tembus cahaya. Dia macam lutsina. Lutsina. Dia macam lutsina sikit. Okey, kelebihan nak cerita kelebihan nanti dulu. Macam mana dia boleh dapat buntat embun ni? Masa kejadian tu makcik akak nak tidurkan anak buah akak. Masa baby lagi lah macam tu, dia nak tidurkan dalam bilik. Masa dia tengah tidurkan baby tu, tiba-tiba dia nampak dekat ceiling tu ada seekor laba-laba yang besar naik ke ceiling. Dia macam takut juga, cakap besar ni laba-laba tu. Dia perhatikan laba-laba tu, kalau dia tak mengacau tak apalah kan. Jadi dia berjalan dekat ceiling tu, tiba-tiba makcik akak dengar bunyi benda jatuh. Rupanya benda tu jatuh daripada laba-laba tu. Benda tu jatuh ke atas meja dalam bilik tu. Okey. Jadi makcik akak macam terkejut dengar. Dia bangun lah, cuba tengok apa dia. Rupanya yang itulah buntat embun tu nama dia tu. Macam kata kenapa laba-laba ni boleh jatuhkan batu ni? Dia kata batu. Dia tak tahu kan. Tapi nampak macam pelik batu ni, dia kata. Jadi dia pun bawa batu tu pergi bagi dekatnya arwah atuk akak ni. Lepas tu arwah atuk akak tengok. Dia cakap ni buntat embun. Dia cakap mana dapat? Dia tanya makcik. Makcik akak cakap tengah tidurkan baby tadi. Lepas tu ada labah-labah tu naik kat ceiling, dia kata. Lepas tu dengar jatuh. Rasanya pada labah-labah tu kot, dia cakap macam tu. Lepas tu arwah atuk tu cakap dia kata bukan senang nak dapat ni. Dia kata rezeki anak dia lah. Malam tu maksudnya makcik akak tu lah rezeki dia dapat. Jadi arwah atuk ni pun simpan. Buntat ni ataupun batu geliga ni, dia sebenarnya ikut pada orang. Dia tak ada kadam. Tapi kalau ada setengah orang tu punya niat nak letak kadam dalam tu pun boleh. Kelebihan buntat ni sebenarnya dia lebih pada mengubat. Kalau buntat embun, dia boleh merawat, khasiat dia tu dia boleh merawat demam yang teruk, dia boleh merawat sihir. Kalau kita jadikan dia cincin bagi lelaki, boleh jadi awet muda. Perempuan pun sama, kalau jadikan loket ke cincin ke, si pemakai boleh jadi awet muda. Kalau meniaga boleh lari. Itu orang tua dulu cakap lah, dia punya kelebihan batu buntat. Tapi tengok pada niat kita. Ada yang nak letak kadam, ada yang tak, cuma setakat dia kata cantik, nak pakai sebab cantik je benda tu, ataupun sebab nak ubat je. Sebab benda ni sebenarnya macam Kak cakap, jangan kita pandang benda tu atau bergantung pada benda tu, kata benda ni boleh menyembuhkan, tapi kita lupa pada Allah.
Betul. Sebenarnya Allah ciptakan benda tu sebenarnya jadikan perantaraan je ataupun ikhtiar kita. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ni, kalau orang dulu-dulu tu ada juga yang jenis kata orang tu salah guna. Jadi pasal batu buntat ni akak tak ada pula kisah pasal mistik dia lebih pada mengubat je. Kalau nak cerita pasal batu sebenarnya banyak. Arwah tok akak ni dia simpan batu macam-macam colour dia, tapi akak ni tak tahu sangat cerita dia pasal batu ni. Cuma akak pernah teringat ada sekali tu dia tunjukkan akak satu batunya warna kebiru-biruan laut, bersinar. Kalau dalam gelap dia boleh nampak, dia macam bercahaya. Macam batu jet lah Dia macam batu jet tapi dia warna biru-biru laut. Dia pernah, arwah tok akak ni pernah tunjuk. Dia cakap, akak tengok ni, dia kata ni satu kan? Dia kata, ya. Tunggu bulan depan, dia kata. Dia simpan dalam kain kuning tak salah akak. Lepas tu dia letak beras. Beberapa butir beras macam tu lah dalam tu. Lepas tu next month tu dia buka, dia tunjuk kat akak lagi. Dah jadi 2. Batu ni satu asalnya. Tapi boleh jadi 2. Dia boleh beranak batu tu. Okey. Batu tu akak tak ingat nama dia apa. Tapi memang menarik sangat. Pasal akak cakap dengan arwah tok akak, "Tok, batu ni cantik. Cakap boleh buat loket dengan cincin." "Boleh," dia kata. "Nak buat satu set dengan tantin pun boleh," dia cakap. Lepas tu akak tanya, "Batu ni ada apa-apa tak?" Akak pun takut dah juga kan. Lepas tu dia kata, "Tak adalah, batu ni okey je, tak ada apa," dia kata. Okey lah. Sebab itu, tapi batu tu tak adalah pada akak, pada makcik akak. Semua barang-barang tu pada makcik akak dengan adik akak. Yang ni orang kata tentang khasiat batu-batu buntat lah. Buntat. Sebelum ni ada jugalah nampak video dan juga gambar yang dekat bawah lipan tu Mi kan. Aku rasa lipan tu dah matilah, dia keluarkan batu tu. Jadi saya tak pasti Kak Nurul, adakah semua lipan kalau mati ataupun memang semua lipan ni dia ada batu geliga tu? Tak semua. Macam Kak cakap tadi, tak semua. Dan orang yang jumpa pun tak semua orang boleh jumpa. Jadi dia siapa yang jumpa tu bertuah lah. Kira bertuah lah. Batu ada yang buntat lipan, ada buntat ular, ada buntat ikan, buntat kelapa. Daripada tumbuhan kelapa, serai. Okey, ni akan nak share sikit pasal serai. Kebanyakan kalau awak tengok ada orang jual batu-batu untuk buat cincin kan. Ada orang kata claim batu serai kan. Sebenarnya batu serai tu bukan yang berwarna-warni macam yang diorang jual. Oh, okey, sepatutnya. Batu serai ni dari satu colour tu. Warna dia lebih kurang macam batu embun, cuma dekat dalam batu serai tu dia ada macam bulu, bukan bulu, macam bunga serai tu. Oh, boleh nampak lah boleh nampak ada bunga serai dalam batu tu. Dia bukan jernih yang macam diorang claim jual. Ada yang warna biru, ada warna hijau, warna pink, warna kuning. Itu tak. Itu akak boleh cakap sisik. Jadi untuk orang yang nak beli tu hati-hati. Itu je. Agak tak nak sampai diorang percaya sangat dengan orang yang penjual macam tu. Pastikan legit lah. Pastikan legit. Ada waranti ya. Okay. Sebab batu serai ni pun sama. Dia bukan senang dapat. Awak pernah tengok ke pokok-pokok serai semua berbunga macam pokok bunga lain? Susah kan? Tak. Serai, pokok serai sebenarnya ada bunga, tapi dia susah nak berbunga. Kata orang kalau dapat dia nampak dia berbunga, awak cabutlah satu rumpun tu, gali, mesti ada batu serai bawah tu. Baik Kak. Nice tips. Itu tips dia yang nak cari batu serai asli. Okey. Cerita kali ni mungkinlah generasi yang untuk kali ni tak familiar dengan benda-benda macam ni kan. Jadi mungkin juga ada orang yang dengar mungkin benda ni dekat dengan perkara-perkara yang mensyirikkan, khurafat kan. Yalah, tapi bergantung macam tadi Kak Nurul cakap, niat kita. Kalau kau salah gunakan itu untuk letak kadam apa semua, itu yang salah
kan. Jadi Betul. perkara-perkara macam ni, rahsia-rahsia Tuhan ni, kita tak boleh nak sangka benda ni mengarut Tak boleh syirik. menafikan Tak boleh. lah. Memang semua benda-benda ni kadang-kadang ada rahsianya, ada khasiatnya. Ya. Jadi yang mungkin macam aku pun selalu dengar ni, kadang aku pun nak beli je cincin yang nampak macam kat pasar malam ni kan, ada cincin-cincin nampak lawa, tapi ada satu kerisauan yang timbul. Risau Was-was lah. cincin tu ada isi. Betul. Kan? So kau bawa balik Sebab banyak juga cerita yang macam tu. Asalnya nampak macam lawa je, bila beli-beli rupanya panas, pakai tiba-tiba panas lah, dah ada gangguan masing-masing. Ada pendampingnya. Akak bukan nak tuduh pada orang penjual batu cincin, tapi kadang-kadang itu satu platform diorang letak kadang-kadang tu untuk macam kita yang mana orang yang memang mencari. Ya, secara sudi, secara sukarela. Ya. Faham. Jadi bila orang yang memang mencari, dia kata macam bila pakai ada energi yang bagus gini-gini, dia akan showkan dekat orang lain pula. Jadi itu satu tarikan untuk dia lariskan lagi penjualan dia. Minta maaf akak tak cakap semua lah, betul. tapi kadang ada setengahnya. Janganlah nanti yang mana tengok video ni jangan marah. Ini bukan semua. Sesetengah Bukan je. semua, akak tak kata semua. Macam ni lah risau juga ni kan, aku pakai bantai cakap tapi tak semualah. Cuma ini orang kata satu, orang kata apa, peringatan awal. Hati-hatilah, ataupun nak beli tu bacalah bismillah ke kan. Kot lah masa tu tergerak hati, tak payah beli. Belah. Okey. Menarik. Untuk yang kali ni, benda ni pun aku baru tahu ni kan. Kat serai rupanya bawah tu kalau berbunga kan, cabut ada batunya. Memang aku jadi pemburu serai lepas ni. Jangan nanti awak pergi lalu depan rumah orang, perhatikan pokok serai orang berbunga ke tak. Tengok buang terbiat lah dia ni kan. Kantoi aku baru nak buat. Sebelum tu Syuk, aku nak off topic sikit lah. Cerita pasal buntat ni kan, Akak Nurul kata dia bergantung pasal niat kan. Aku ada terbaca ataupun mengalami sebelum ni, yang ada sebelum ni orang simpan ekor ikan pari sebagai pendinding rumah. Jadi itu jadi itu macam mana dia punya ringkasannya Kak Nurul? Okey. Pasal ni sebab akak punya arwah atuk pun dulu nelayan kan. Dia ada simpan juga ekor ikan pari, apa nama tu, kuda laut. Kuda laut. Memang ada dia gantung dekat rumah. Sebenarnya benda tu tak ada apa-apa niat pun, cuma sebagai hiasan. Hiasan. Kalau macam ratuk ni cuma setakat hiasan je. Tapi kelebihan dia akak tak tahulah, tak ada pernah pelak ratuk cerita, cuma dia lebih pada hiasan je lah. Sebab benda tu pun tak semua rumah ada kan. Kalau lagi apa orang kata, kuda laut tu. Susah juga dapat. Arwah atuk dia keringkan, siap gantung buat hias kat dinding. Kalau cerita pasal batu ni, akak teringat satu lagi kisah. Boleh ke? Boleh, sila. Silakan Kak. Okey. Akak lupa sangat masa yang part tu pasal kisah pulau babi besar tu kan. Sebenarnya di sebalik kisah pulau tu ada legenda dia tu sendiri. Di mana orang dulu cakap permulaan pulau babi besar tu, kenapa nama dia pulau babi besar tu, dia ada sangkut paut dengan kejadian peristiwa di mana suami isteri disumpah jadi ikan duyung. Pernah dengar tak? Tak, first pernah, time Kak. dengar ni. Silakan Kak, rungkaikan misterinya ni. Okey. Kisah dia dikatakanlah masa arwah atuk lain cerita. Ikan duyung pula, orang tu mengandung. Ada sepasang suami isteri. Isterinya mengandung. Dan dia mengidam nak makan, tak salah kat macam bumpai laut ke. Akak dah lupa, minta maaf tak tahu apa yang dia nak makan, tapi yang daripada laut. Okey. Dikatakan apa yang dia makan tu sebenarnya ada larangan tersendiri, tak boleh ambil sekati. Jadi si suami ni pergi mencari, kasih isterinya makan, dah jumpa dia kasih makan. Tak lama lepas tu, tak salah akak, isterinya tu kepanasan, lari ke laut. Dia lari menuju ke laut, terus terjun masuk laut. Jadi si suami pun mencari isteri dia bekerja. Rupanya bila isteri dia timbul balik ke pantai,
badan dia dah separuh jadi ikan, macam ikan duyung tu. Tapi badan dia tak samalah macam orang kata mermaid yang cantik-cantik tu. Dia jadi badan dia penuh dengan sisik, tangan still ada, cuma kaki dia dah jadi ikan, ekor ikan. Badan dia penuh sisik, sampai muka sisik. Lepas tu si suami ni jadi macam marah lah. Dia marah, lepas tu dikatakan dia sumpah pulau tu. Macam dia cakap memang babi pulau ni. Oh. Macam kelakar kan. Tapi itu apa yang orang dulu ceritakan. Kenapa nama tu Pulau Babi Besar. Apa signifikan besar tu Kak? Ada dia orang cakap kita tu cuma mitos. Tapi yang menjadi misteri kat sini, arwah Tok Akak tunjukkan sendiri gigi ikan duyung yang dia dapat dan sisik ikan duyung yang dia dapat disimpan. Gigi ikan duyung tu dia jadikan cincin. Dia pernah Rasa jumpa cincin. ke macam mana Kak? Dikatakan arwah bapaknya dulu. Okey. Kejadian tu berlaku pada masa nenek moyang Akak punya suami. Macam tu. Okey, dia sebenarnya legenda lah. Dia legenda lah, dia cerita lama dulu. Kalau kata orang tu moyang punya pada moyang macam gitu. Tapi unik cara dia dapat nama tu. Jadi dia menyumpah balik pulau tu. Memang babi pulau ni, dia kata. Ingatkan. Tapi dikatakan dia meninggal. Sepasang suami isteri tu meninggal terdampar dekat pulau tu. Jadi di mana pulau orang-orang kampung pulau masa tu pun ambil kesempatan lah tu. Itu yang dia ambil sisik dia, ada yang ambil gigi dia. Tapi lepas tu dikatakan dikebumikan macam biasa lah, macam manusia dia tu. Okey. Itulah dia Kalau korang tanya macam mana, kenapalah nama ni nama Pulau Babi Besar. Itulah dia. Tak mahu tergantung. Nak cerita itu. masa tadi lupa. Kau ni memang bab. Okey. Alright. Selesai cerita yang pertama. Kita nak pergi ke cerita yang kedua pula Kak Nurul. Cerita yang kedua masih lagi pasal khazanah, arwah Akak. Kisah ni di mana arwah bapa Akak ada jumpa satu alatan pertahanan diri macam kita keris, pedang kan. Dia arwah bapa Akak ni ada jumpa sebilah nama dia bidik bugis. Pernah dengar tak? Bidik bugis. Tak pernah. Dia alatan tu sama lebih kurang macam keris, tapi dia bukan keris. Dia dihaskan bagi kaum Bugis ataupun orang kata bangsa Bugis dalam pertempuran, di mana kalau diorang bergaduh, yang unik dia, diorang akan masuk dalam satu sarung kain batik. Satu kain batik tu cuma boleh 2 orang tu je masuk dalam tu. Dia tak boleh bertempur macam orang pegang keris, kau sana aku sini, tak. Dia kena dalam tu je, dalam kain. Tempur sarung kan ni Dia macam masuk dalam satu sarung kain tu, dia berdua, dia bertempur dalam tu. Tapi dikatakan bidik Bugis ni akan bertarung sehingga salah seorang akan mati. Dia tak ada yang hidup lah. Kata orang tu seorang je yang hidup lah. Tengok siapa yang selamat lah. Okay. Jadi arwah bapa Akak ni jumpa bidik Bugis tu, bawa balik macam biasa. Dia tunjukkan pada arwah Tok. Lepas tu bila arwah Tok buka bidik Bugis tu, terdapat ada 3 kesan salib. Dia satu atas, satu bawah, satu atas lagi. Macam tu. 3 salib. Lepas tu arwah Tok lamalah menenung keris bidik Bugis tu. Lepas tu baru arwah Tok cakap. Dia tanya arwah bapa Akak dapat kat mana? Lepas tu arwah bapa Akak tak apa ingat kat mana arwah bapa Akak dapat. Lepas tu dia cakap lebih baik awam pulangkan balik. Dia kata. Arwah bapa Akak tanya, kenapa bak? Tak boleh ke nak simpan? Tak boleh. Sebab bidik Bugis ni, kau nampak tak ada 3 salib ni? Dia kata. Nampak? Ini bermakna dia dah makan 3 tuan. Bidik Bugis ni akhirnya akan makan tuan dia sendiri. Siapa yang memiliki dia akan dia makan tuan dia sendiri. Okey. Jadi arwah bapa Akak ni dengar macam tu, okeylah bak, nanti saya pulang balik.
Jadi besoknya tu arwah bapa akak pulangkan semula ke tempat asal dia. Okay. Yang ni orang kata salah satu lah ni benda apa ni alatan tradisional juga untuk bertarung kan. Pertahanan. Aku pun baru tahu juga tadi pasal bilik bugis. Kita punya tadi ni assistant dia tunjuk gambar. Bentuknya macam keris tapi dia sengit sikit macam tu lah. Panjang straight. Macam sabit lah tegaknya tapi Dia tegak kan, dia tak ada macam lengkuk-lengkuk macam keris tu. Tak. macam tu. Berlawan dalam sarung. Ya. Makan tuan. Kenapa agaknya? Dikatakan dalam tu ada kadam dia. Okey lah. Dia macam perjanjian darah dengan darah. Satu benda yang baru lagi Benda ni baru aku kita tahu. belajar hari ni. Okey. Jadi okey lah, rasanya yang ni agak serba ringkas ni kan. Okey Kak, ada cerita yang ketiga. Yang ketiga, rasanya kalau pasal alatan ni dah tak ada. Sebab separuh daripada cerita tu akak tak apa-apa tahu. Yang banyak tahu adik akak yang lelaki tu lah. Macam akak cakap, macam yang Pak Tri tu hari kan, akak, adik-adik akak ni banyak ada, bukan banyak tapi masing-masing ada kelebihan tersendiri. Macam akak dapat melalui mimpi, macam adik akak yang lelaki tu boleh mengubat, yang nombor 3 boleh tangkal orang kata cekik tulang. Yang adik akak nombor 5, tadi akak lupa cerita, adik akak nombor 5 dia sama macam akak, dia boleh dapat mesej daripada melalui mimpi. Tapi dia bukan lebih pada macam akak, dia lebih pada sesuatu benda yang buruk nak berlaku. Contoh macam kemalangan ke, ataupun ada pertelingkahan ke antara yang dia kenal, ataupun dikeliling dia lah saudara mara ataupun yang dia kenal, kawan-kawan dia. Macam tu. Jadi adik akak yang bongsu ni, kelebihan dia ada sixth sense. Sixth sense. Okay. Ya, dia ada sixth sense. Sebab tu akak cakap, kalau nak cerita pasal pengalaman akak pun banyak, apatah lagi family akak. Dulu, masa akak kecil-kecil, umur 6-7 tahun, akak tak tahu kenapa, tapi masa akak kecil-kecil tu, bukan setakat daripada mimpi, akak selalu kalau macam akak baru nak terlelap tapi belum tidur tau, kita macam baru mamai kan, akan dengar satu suara orang yang tengah nazak. Macam pernah dengar tak macam orang nazak? Kita macam orang susah nak nafas, macam tarik nafas susah sangat tu kan. Akak selalu dengar dekat telinga akak. Kalau akak dapat, selalunya bila malam lah akak nak tidur tu kan, akak dengar macam tu. Besok paginya mesti ada orang telefon bagi tahu yang sekian dah meninggal malam tadi. Faham. Akak tak tahu kenapa. Masa yang kali pertama akak dapat macam tu, akak tanpa takut tau. Akak ingat hantu apa benda yang mengacau kan. Sampai akak dengar tu atau akak cuma diam. Lepas tu bila dah berlaku banyak kali, okey, baru arwah atuk cuma cakap dengan akak, tak payah risau, tak payah takut. Dia kata itu dia cuma nak bagi tahu yang katakan saudara ni nak meninggal, yang orang ni sakit, yang orang ni macam tu. Dia macam bagi tahu lah. kita. Bagi hint. Biasanya akak akan dapat malam tu, besok mesti dapat tahu saudara ni meninggal, saudara tu meninggal. Macam tu. Okay Kak, jadi bila malam akak dengar suara tu, ia hanya menunjukkan saudara mara ataupun kenalan akak ataupun random orang person? Yang dikenali. Yang dikenali. Yang dikenali, saudara mara ke ataupun kawan-kawan arwah atuk, abah, mak, yang dikenali, yang macam kita ni kenal, ni kawan abah, ni kawan mak, macam tu. Tapi bila dah makin besar, akak dah tak ada dah dapat yang macam tu. Biasanya akak dapat daripada mimpi je. Kalau orang nak meninggal ke, dia nak meninggal pun dia akan bagi tahu kat dalam mimpi je. Okay. Yang ni cerita yang ketiga Ni cerita yang ketiga. Akak punya, akak cuma cerita kelebihan apa yang kita orang ada tu je. Okay. Ada ni yang aku dengar, bila ada kematian ni nak mati, dengar bunyi burung. Aku tak sure burung apa Birina? Burung apa tu? Aku tak tahu. Burung gagak. Tak pasti, tapi saya pun familiar lah bila dengar. Ada satu masa kan, aku tengah lepak dengan kawan aku ni kan. Lepas tu burung tu bunyinya banyak tau. Aku macam dah kenapa burung ni malam-malam bunyi? Memang banyak lah Malam lah. kawasan tu lah.
Okey. Lepas tu ada orang cakap, ni ada orang nak meninggal ni. Aku cakap Shikin ni. Aku cakap Shikin ni. Ni semua mustaqim. Mustaqim ni. Lalas esoknya tu betul. Aku tak tahu sama ada kebetulan ataupun petanda. Wallahualam. Tapi kita jangan Kalau macam akak punya mimpi pun agak ekstrim juga. Kadang tu kalau macam dia nak bagi tahu siapa-siapa yang meninggal, akak akan mimpi keranda tu bergerak lah dalam mimpi tu. Akak mimpi kan tiba-tiba rumah penuh dengan orang, lepas tu tengah dah ada tubuh dah dikafankan. Akak punya mimpi macam tu. Seram lah. Seram siap. Auto insaf automatic Sampai insaf akak tu. pernah cakap ni nak bagi petanda aku dah nak mati ke. Betul, sebab dalam Islam pun ada yang kata kan, kalau kita nak mati, kita akan dapat tahu 100 hari sebelum kematian kita. Adalah dia punya contoh-contohnya tu, tapi aku tak nak spesifikkan. Cuma apa yang Akak Nurul lalui ni, bagi aku dia sangat unik lah. Kita dengar sebelum kematian seseorang, kita dapat dengar bisikan suara ngauman nazak tu. Akak pun macam terkejut juga masa bila akak tahu tu. Lepas Ratuk bagi tahu tu baru faham. Oh okey, ingatkan macam kita ni kena gangguan ke apa ke kan. Tapi rupanya tak. Cuma sekali tu je lah akan dengar malam tu. Kalau kata malam akak esoknya ada saudara sebelah bapak meninggal ke kan, malam tu nak tidur tu mesti akan dengar suara orang nazak macam tu. Bukan nazak yang kadang-kadang sampai bunyi bunyi macam gitu pun. Sampai nak tidur pun tak boleh tau. Sampai tunggu sampai dia hilang suara tu. Kadang macam kita dah nak terlelap dengar macam tu, kita buka balik mata pun dia masih ada tau. Bukan kita buka mata dia dah hilang tak. Okey, ini keren. Yalah, walaupun kita dapat tahu sebelum kematian sesuatu tu, kita tak dapat larilah daripada kematian. Ya, yang pasti kematian akan datang menjemput kita. Tidak awal sesaat mahupun lewat sesaat. Semuanya dah tertulis kan. Cuma kita tak tahu bila. Ya. Sediakah kita? Cuma kalau mimpi pun dah macam tu ni, bangun subuh terus. Awal. Silap-silap awal lagi dari Bilal. Kan? Bolehkah Kak selit lagi satu cerita? Boleh. Silakan. Memang kita nak minta sebenarnya. Sila. Okey. Ini cerita pasal kenakalan akak, tapi kita orang tu akhirnya mendapatlah daripada kenakalan. Okey, masa akak umur dalam tak salah akak 12 tahun macam tu. Kalau dekat kita orang punya Felda ni dulu, selalu sangat masalah gangguan elektrik tau. Dia kejap mati karen. Satu Felda akan bergelap gelita. Akak ni pernah sekali tu agak kata orang tu bosan. Yang zaman akak dulu mana ada gadget kan. Jadi dengan masa tu tengah musim panas tak salah akak, kita orang terpaksa duduk dekat luar, dekat beranda tu kan. Nakkan angin malam tu. Tapi masa tu awal lagi dalam pukul 10 macam tu, 9 lebih kat 10 macam tu. Kita orang duduk dekat beranda, satu family. Lepas tu dalam kenakalan akak ni buat macam mana? Rumah arwah nenek ni atas bukit tau. Jadi jalan besar dekat bawah. Jadi kalau orang lalu bawah tu, dia akan terpaksa dorang arah ke atas kan, rumah kita orang atas bukit. Rumah arwah nenek ni ada tebing. Jadi akak ni duduk dekat tebing tu. Masa zaman akak dulu, akak suka pakai baju kurung. Malam nak tidur pun pakai baju kurung. Rambut akak pula panjang masa tu sampai bawah ponggol, pinggul ni, bawah pinggul. Rambut jenis panjang lebat bawah pinggul. Akak punya nakal masa tu, akak nguraikan rambut akak tu, gerbangkan, lepaskan macam tu, ke depan kan. Zaman akak ada juga budak-budak nakal yang bawa motor. Budak-budak bayi-bayi akak macam tu kan. Budak-budak tingkatan tu bawa motor malam, prank. Lalulah depan akak tu, lalu depan rumah akak. Dia lalu je, akak berdiri kat depan tu, akak menilai. Akak macam gitu. Budak yang tengah bawa motor pun boleh lintam. Dia punya terkejut tu sampai nak terbabas. Lepas tu
Lepas tu dia terus apa orang kata bawa motor selaju-laju tidak lah. Lepas tu datang lagi motor lain. Akak pun buat lagi benda yang sama. Lepas dah nampak dia orang takut macam gitu, akak pun mengekik-ngekik ketawa. Sekali kata orang tu 3 kali buat sama juga macam tu. Dah kata orang tu dah puas hati macam tu. Arwah nenek ni dekat belakang tu dah marah lah. Dia dah tahu kan. Dia marah, dia nampak. Kau naik sekarang, dia kata. Berani kau buat macam tu, dia kata. Akak dah tak tahan ni, kekik-kekik tahu ni sampai dah naik ke rumah. Tapi sebelum akak naik ke rumah tu, sebenarnya akak nampak sesuatu atas bumbung. Apa tu kak? Atas bumbung rumah akak. Okey. Kakak cantik. Alamak, kawan. Ada member. Agaknya dia kata, oh kau nak ambil aku punya job, kata dia. Akak pun, alamak, apa aku nampak putih atas bumbung ni, cakap. Sebab kan gelap. Jadi kalau pakai kau tahu tu putih tu benda yang paling senang kita nampak dalam gelap kan. Jadi akak nampak dia dekat atas bumbung tu sama mencangkung. Aduh, saya cakap masuk tu jalan terketar-ketar dah kaki ni. Dia ketawa mengikik-ngikik dia dah hilang dah ni, dah menggigil dia ni. Masuk dalam. Lepas tu turun menghimpit dekatnya adik-beradik akak. Dekat mak akak. Lepas tu mak akak cakap, apa kau ni? Lepas tu cakap, mak, orang nampak. Cakap orang nampak. Nampak apa? Dia kata. Ada benda dekat atas bumbung. Cakap, Ronik pun segah dia ke belakang. Buat lagi. Dia cakap, buat lagi. Ya. Lepas tu, nasib baiklah 5 minit lepas tu dalam keadaan takut tu, Karen pun hidup balik. Dah rega lah. Karen hidup balik. Tapi, tak habis kat situ. Lepas Karen tu dah hidup balik, akak pun tidur tapi kita orang masa tu tidur dekat ruang tamu lah. Dah biasa duduk kampung, memang kita orang suka tidur kat ruang tamu ramai-ramai kan, adik-adik tidur kat situ. Akak ni masih dalam keadaan takut. Selalunya akak tidur paling hujung. Akan beratur lah adik-adik nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Akak paling first lah. Tapi disebabkan akak takut malam tu, akak nak tidur tengah. Tapi adik-adik akak ni marah. Tepi lah tidur hujung sana, tempat kau, dia kata. Aduh, macam mana ni cakap. Tak apalah, tidur je lah, tidur tapi akak masih memalingkan adik lah. Akak tak memaling yang tempat kosong tu. Tengah-tengah baru lelap nak tidur, akak rasa ada benda mengayap kat muka akak ni. Macam orang kata apa, rambut rambut kat muka kita. Rambut aku dah lepas ke belakang, cakap pasal rambut mengayap lagi kat muka. Akak pun macam lipas. Still lagi dia merayap lagi kat muka ni. Aduh, apa benda pula ni, cakap kan. Takkanlah rambut ni kan yang kuat sangat ni, niup kan, cakap kipas ni. Jadi akak nak buka mata, tapi akak rasa takut, akak rasa macam ada something tau. Lepas tu dia cakap apa, dah nak tidur ke? Alamak. Dia cakap, dah nak tidur ke? Dia cakap. Akak pun terus melompat, mencelah akak tengah-tengah dia akak. Pasal dia akak pun macam marah lah kan, dah sempit-sempit kan, melompat lagi duduk kat celah tu kan. Lepas tu apa ni, adik akak dah tak tolak akak dah tak tahu macam mana ni, cakap kan, takut ni, cakap kan. Dan lah akak pun pergilah tidur dekat sebelahnya arwah nenek akak. Berlari terus kat arwah nenek, tempat arwah nenek akak tu atas kepala je, tilam je. Kita orang sudah kat bawah sikit. Berlari mengempit ke arwah tok akak. Lepas tu arwah nenek akak cakap, dah kenapa menyelit dekat sini pula? Aku cakap, Tok ada benda. Lepas tu arwah tok ni pun bangun. Dia bangun, dia baca lah. Baca. Terus dia hembus macam tu. Itu dah. Dia kata tidur. Akak nak tidur ngatuk boleh? Tidur, dia kata. Dia jangan nak ni lagi mengayat-mengayat, dia tidur. Dia kata, jelah memang nak tidur pun, takut juga. Jadi akak pun tidur. Alhamdulillah lepas tak ada apa-apa dah. Inilah orang kata punca daripada kenakalan Mi. Ya. Sebab tu lah orang kata jangan terlampau suka. Suka jadi duka akhirnya.
Kalau aku pun yang bawa motor tu, oi, gelabah mat. Mau handle lu aku. Macam mana ni kan? Risau. Tapi aku membayangkan lah yang apa akak buat ni memang nakal lah. Akak seorang masa tu yang buat. Tak ada yang teman. Tak ada. Akak seorang. Macam mana dapat idea tu kak? Kalau nak cerita pasal kenakalan akak ni banyak. Akak suka takutkan adik-adik akak. Faham. Selalu ada orang menyumpah lah. Masa Kak Nurul sedang menakutkan penunggang motor tu, yang kakak cantik kat atas bumbung tengok je. Itulah akak cakap. Macam boleh pergi jauh dia ni. Dia kata lulus. Proceed. Okey. Lepas tu pula diganggu, ditegur. Aku kau tegur ni. Alamak, I nak tidur dah ke tu. Kita confirm lah. Lah, tanya buat apa. Pergilah je, kacau lah. Aduh. Agaknya dia nak ajak teman kot. Jauh-jauh kala. Itulah orang kata hiburan orang bagi aku yang lama. Gadget tak ada. Betul. Jadi itulah orang kata yang boleh buat. Aku pun dulu nakal juga, pernah lah nak takut-takut kat orang kan. Tapi sebab rambut tak adalah panjang. Tapi apa yang nakal tu adalah orang kata balasannya balik kan. Okey, menarik cerita apa ni Kak Nurul kali ni. Aku macam biasa ni. Apa dia? Aku macam nak minta lagi tapi macam biasa masa. Kan? Kita dah mencapai had limitasi kita. Limitasi Mat. Okey, apa pun kalau korang nak macam biasa boleh drop komen dekat bawah. Kalau berminat boleh tulis lagi Macam kita orang memang kita minat lah. Kalau korang nak tulis. Okey? Jadi sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.